Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke channel Hazim Mahidin. Video kali ini merupakan book review series yang mana saya akan summarizekan buku yang saya baca pada setiap bulan. Dan buku yang saya akan share pada kali ini ialah Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear. Habit ialah rutin ataupun aktiviti yang kita lakukan sepanjang hari dalam kehidupan seharian. Kebiasaannya, kita selalu menganggap kejayaan yang besar dalam kehidupan perlu datangnya usaha yang sangat besar. Sama ada menulis buku, membina bisnes, mengurangkan berat badan ataupun apa-apa goals yang kita telah set dalam kehidupan kita adalah antara perkara yang memerlukan usaha yang besar. 1% improvement setiap hari mungkin tak nampak hasilnya, tapi lama kelamaan sudah pasti kita akan berjaya. Habit ialah compounded interest. Misalnya, membaca 5 page sehari mungkin nampak mudah, tetapi lama kelamaan kita sudah pasti akan menghabiskan buku tersebut. Bagi James, kejayaan ialah disebabkan small action every day dan bukan one lifetime transformation. Kalau kita di antara orang yang memulakan satu habit, James memberikan suggestion untuk kita mulakan dengan 4 langkah. Yang pertama ialah make it obvious, kedua make it attractive, ketiga make it easy, dan yang terakhir ialah make it satisfying. James menceritakan di sebuah hospital, seorang doktor ingin mengubah eating habit staf hospital. Jadi dia mulakan dengan menyusun susunan jenis air minuman di kantin tersebut. Kebiasaannya hanya ada air soda ataupun bikarbonat dan beliau mencadangkan untuk meletakkan air mineral berselang-selikan air soda tersebut. Amat memeranjatkan, peratusan air soda yang terjual jatuh mendadak manakala peratusan air mineral yang terjual meningkat. Menunjukkan benda yang berada di hadapan kita memang akan mempengaruhi pilihan dalam kehidupan kita. So the idea of making things obvious ni ialah setiap habit yang kita nak mulakan tu mestilah accessible dan mudah untuk kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita nak start mula baca Quran tu sentiasa mestilah accessible dan mudah untuk kita dapatkan bila kita nak baca. Kalau kita nak start jogging, kasut jogging tu mestilah accessible dan mudah untuk kita dapatkan bila kita nak jogging. Antara salah satu cara lain lagi ialah kita kena set habit kita itu terus dalam kalender kita, dalam kalender phone kita, dari segi waktu bila dan di mana untuk kita buat habit tu. Dan whenever ada reminder, kita akan terus melakukan aktiviti ataupun habit itu. Second law ialah make it attractive. Manusia kebanyakannya nak berjaya dan kita akan cuba untuk copy the best behaviour orang-orang yang berjaya. Kalau kita sangat admire dengan Nabi Muhammad SAW, setiap daripada perbuatan kita pasti akan mengikuti Nabi SAW. Begitulah juga kalau kita nak jadi seperti usahawan yang berjaya, kita sudah pasti akan follow jejak langkah tokoh usahawan terkenal untuk jadi yang berjaya. Ini antara langkah untuk kita jadikan habit sebagai sesuatu yang sangat atraktif. Other than that, untuk kita jadikan habit kita ni satu bentuk yang atraktif, kita kena reprogram mindset kita supaya kita ubah habit tu tak menjadi satu bentuk paksaan dalam hidup kita. So dengan kita tukar ayat kepada aku kena bangun awal pagi kepada aku memang bangun awal pagi, memang dia akan ubah mindset kita untuk kita bangun awal pagi setiap hari. Antara lain juga, habit kita ni mesti kena linkkan dengan benefit ataupun kebaikan yang kita akan dapat daripada habit yang kita lakukan tu. Sebagai contoh, kalau kita nak jogging, mestilah kita akan kata kita kena jogging setiap pagi. Tapi kalau kita kata dengan jogging tu kita akan dapat kesihatan yang baik, kita linkkan dengan positif atau kebaikan yang kita akan dapat, maka benda tu akan jadi satu bentuk yang motivasi kepada kita. Benda ni mungkin dapat macam agak klise ataupun simple kalau kita dengar benda ni, tapi sebenarnya benda-benda macam ni lah sebenarnya akan memberikan motivasi kepada kita untuk kita lakukan habit ni dalam kehidupan kita seharian. Yang ketiga ialah make it easy. Kita kena jadikan habit yang kita nak buat tu menjadi mudah untuk kita lakukan. Antara contoh yang diberikan, kita kena lakukan habit ni secara berkali-kali ataupun repeating. So that bila kita buat repeated banyak kali, benda tu akan terus melekat dalam diri kita dan kita akan rasa pelik lah bila kita nak buat. Dan dia kata kalau kita nak start satu habit, kita kena mulakan dengan 2 minit dulu. So bila kita start dengan 2 minit, benda tu mungkin nampak macam mudah untuk kita lakukan. So kalau contoh kita nak start baca Quran, kita mulakan dengan 2 minit ataupun kita mulakan dengan 1 page. So bila kita mulakan dengan sedikit, benda tu memang akan create motivation kepada kita untuk kita buat benda tu hari-hari. Dan whenever benda tu kita rasa dah selesa buat tu masa 2 minit ataupun 1 page, kita boleh tambah je whenever kita nak. Dan yang terakhir ialah make it satisfying. So manusia ni bila dia buat sesuatu benda, dia akan suka untuk dapat satisfy ataupun terasa memuaskan. Kalau contoh kalau kita tengok TV ataupun tengok Netflix, benda tu memang sangat best lah sebab kita akan rasa relax, rasa tenang. So semua habit-habit ni, dia sama ada habit positif ataupun habit yang negatif, dia akan ada outcome satisfaction dia. Cuma habit yang positif ni, dia punya outcome satisfaction itu mengambil masa yang panjang lah. Contohnya kalau kita nak pergi ke masjid, nak mulakan habit dengan pergi masjid,
Mungkin kalau kita pergi kali pertama dan kali kedua, kita tak akan rasa dia punya satisfying tu. So kita kena buat dia berkali-kali, dan bila lama-lama kita akan terasa kemanisan pergi ke masjid tu. So the conclusion of the book ialah rutin sebenarnya akan menjadikan diri kita manusia yang lebih baik. Setiap daripada kita pasti menginginkan adanya growth ataupun peningkatan dalam kehidupan kita. Life is a journey and we must enjoy it along the way by practicing good habit so that we don't regret this life and we can live the life to the fullest. Saya sangat recommend buku ni sebagai bahan bacaan anda, sebab banyak benda yang kita boleh belajar daripada buku ni dan kita praktis dalam kehidupan seharian kita. Link buku ni boleh dapatkan di description di bawah, dan selamat membaca.